إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى شيخ المصنف شيخ عبد العزيز بن إسماعيل القطاني رحمه الله تعالى، ثم إلى روحي المرحوم بن حجي صالح بن موسى الشاذلي المكي رحمه الله تعالى، ولجميع مشايخنا ولمعلمينا ولكافة المسلمين والمسلمات شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula ihsan itu berbuat baik, dengan maknanya makna berbuat baik itu mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, daripada segala yang disuruh itu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Situ kita duduk di bab ihsan. Muka surat berapa? Muka surat 11. Makna bab ihsan. Bermula ihsan, bagi jumpa muka surat tu. Baik, hari itu kita dah bicara sebelum ini tentang Islam. Kita dah bicara tentang iman. Sekarang kita nak masuk satu lagi bahagian daripada agama, nama dia ihsan. Saya ulang sekali lalu sebab kita berhenti lama hari itu. Islam itu ialah mengikut zahir dan mengaku zahir. Yang Islam itu benda yang kita nampak pada zahir. Iman itu ialah membenarkan dalam hati. Kita percaya dalam hati kita apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mana kata dalam hati. Ada satu lagi duduk daripada agama, nama dia ihsan. Ihsan apa? Sini baru kita nak bahas. Itu apa itu ihsan? Dia kata bermula ihsan itu. Ihsan tu apa? Berbuat baik. Kita buat baik. Buat baik tu lagu mana dengan makna dia? Dengan makna buat baik tu, maknanya mengerjakan segala perintah Allah. Macam mana perintah Tuhan? Seperti sembahyang, puasa dan sebagainya,
daripada segala yang disuruh itu, segala perintah Tuhan yang Tuhan suruh tu, kita buat lagu mana? Dengan elok. Kita buat elok-elok. Kalau bahasa muda kita kata buat dengan tertib. Kita buat dengan tertib tu nama dia ihsan. Kalau kita buat sekadar melepaskan batu di tangga, itu nama dia Islam. Tapi kalau kita buat elok-elok, baru dipanggil ihsan. Macam mana yang kata buat elok-elok yang dengan elok tu? Yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Syarat-syarat kita jaga, rukun-rukun ibadat itu kita jaga bagi elok. Kemudian lagi, seolah-olah yang kata jaga elok tu macam mana? Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan tu dengan bukan maksud Tuhan depan kita. Itu bahasa kitab, kita kena faham tu. Makna dia, kita buat ibadat seperti kita yakin bahawa kita dapat melihat Rabbul Alamin, Tuhan kita buat ibadat. Buat elok, buat elok. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, yakni Allah sekalipun, kalaupun kita tak dapat tengok Allah, kita yakin Allah sedang melihat kita. Maka senang cerita, ihsan ni apa? Ihsan ni ialah adab. Orang tu kalau sudah semayang, percaya orang kat Tuhan, semayang dan puasa, tapi tak ada adab, dia tak ada ihsan. Inilah yang paling payah dalam agama. Untuk semayang tak susah. Tama-tama kita yang memang dah dibesarkan dalam sana semayang. Mak ayah kita suruh semayang daripada umur 7 tahun, 8 tahun dah dia rotan tak semayang. Jadi tak masalah yang tu. Semayang kita dah selesai. Kita mengaji pula daripada tadika, ajak pada Tuhan tu apa, Nabi tu apa, nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, kita dah beriman daripada kecil. Kita dah ditanam, dah selesai. Tapi beradab sampai ketua pun belum tentu mencapai. Hanya orang yang sempurna Islam dengan iman dia akan ada adab. Lagi sempurna iman dengan Islam dia, lagi tinggi adab dia kepada Allah. Misal saya bagi misal, nak tengok orang ada ihsan. Baca Quran ni, baca Quran apa? Baca Quran ni ialah Allahumma salli ala Muhammad Islam. Sebab dia ibadat zuhir, kita baca Quran. Tapi macam mana kita baca Quran? Kalau orang yang ada ihsan, dia baca Quran dalam keadaan dia mengambil wuduk dengan sempurna, dia duduk tertib-tertib, dia baca Quran seperti dia yakin bahawa dia sedang membaca kalam-kalam Tuhan. Dia tertib. Dan dia bawa Quran pun tak macam orang biasa bawa Quran. Kebanyakan orang bawa Quran, saya tengok ramai bawa Quran begini. Mungkin terlupa bawa Quran begini. Dia ambil Quran sendiri masjid ke apa, bawa begini. Quran dia letak di sini. Ini dalam kitab disebutkan haram hukum dia kita bawa Quran di bawah daripada pusat. Tidak ada adab dalam Quran. Quran patutnya kita bawa ke mana? Atas daripada pusat. Yang paling baik diletakkan di dalam. Betul orang dulu mengajar Quran lah, dalam Quran di sini. Satu takut hantu semua lah. Dia hantu kan? Ni ayat Quran. Jadi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allah sallallahu alaihi Muhammad itu nama dia ihsan. Kita nampak kecil, tapi sebenarnya dia mencerminkan orang tu ada adab atau tidak, akhlak. Kita makan, boleh kan kalau makanan kiri bukan haram, tapi adab tak makanan kiri tu? Tak ada adab. Orang tu kita cuba kentang, ambil anak ambil lok tangan kiri dia, kuih tangan, ambil dengan tangan kanan. Itu adab. Dan bila lekat adab tu sampai tahap dia duduk jauh daripada keluarga, dia pun tak ada siapa tengok, dia makan tetap dengan tangan kanan sebab dia bentuk akhlak. Itulah nama dia ihsan. Maka orang ada ihsan kalau semayang dia khusyuk. Semayang dia sangat khusyuk. Tentu khusyuk ni benda payah apa? Ini kurniaan Tuhan. Kalau bilang kira-kira waktu yang khusyuk-khusyuk semayang ni bila? Dia kata yang saya ingat Ustaz, yang khusyuk ni waktu di Masjidil Haram dulu lah. Duduk depan Mekah tu khusyuk tak ada. Masa lagu beriman lagi daripada Imam Mekah tu. Sebab menangis sampai kuyuk-kuyuk telekung semayang sampai basah di jumpa. Balik-balik khusyuk tinggal di Mekah. Balik tak. Pasal apa? Pasal apa? Kenapa ketika kita di Mekah kita semayang yang khusyuk? Kerana keadaan ketika itu hati kita hadir dengan Tuhan. Padahal Tuhan bukan di Mekah, tapi kita rasa sangat hampir dengan Tuhan. Dengan makna kita rasa yakin ketika itu kesempurnaan hati kita ketika di Mekah. Hati kita tenang, bening. Kita rasa Tuhan menyaksi betul-betul mendengar doa-doa kita. Sebab tu doa kita di Mekah tak macam di Malaysia. Di Mekah, ya Allah menangis ni di depan Multazam. Jenah berbalik Multazam ke rumah lah, tak dapat lagi. Pasal apa tu? Pasal kita belum mencapai martabat ihsan. Tapi orang yang sudah mencapai martabat ihsan, di mana pun dia ibadah macam dia ibadah di Mekah. Dan para wali Allah ibadah tutup guru kita sembahyang.
Itu disebut dalam kitab. Satu orang sahabat masuk dalam kebun kurma, cari satu orang sahabat Rasulullah yang lain, nak panggil dia ada urusan. Bila masuk dalam kebun dia, cari dia, nampak dia tengah berdiri nak sembahyang. Dia tengah berdiri nak sembahyang tu. Dia tengah berdiri sembahyang, tengah qiyam baca Quran. Dia baca Quran tu dalam keadaan sembahyang tu, berdiri qiyam tu. Dalam keadaan sahabat kata, aku nampak burung-burung hinggap di bahu dan di kepala dia. Sebab burung-burung ingat pokok, punya tegak-tegak, solatnya tidak gerak-gerak seperti kita. Berdiri saja dah 4 kali dah. Rukuk muat 2 kali. Kan? Tak ada ihsan. Ihsan ni kalau Tuhan bayar kita, itu tanda orang tu wali Allah, kekasih Allah. Sebab tu kita kena ikhtiar bagi dapat martabat ihsan. Cara dapat ihsan ni ulama kata ialah dawam ala zikrillah, banyak ingat kat Tuhan. Orang yang banyak ingat kat Tuhan, Tuhan akan hantar batinnya ke maqam ihsan. Sebab orang kalau banyak ingat kat Tuhan, ketika orang tak ada pun macam tu lah perangai dia, sebab dia banyak ingat Allah. Yang kita boleh buat maksiat, kita boleh kurang baik di belakang orang kerana kita lupa kata ada yang menyaksikan. Sebab sebelum ni kita buat kerana kita menyaksikan orang menyaksikan kita. Tapi bila orang ada ihsan, tak ada siapa, dia seorang semayang di depan orang atau di belakang orang, sama tertib. Rasulullah kalau semayang macam mana? Sangat tertib. Itu kenapa baginda yakin ada yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu martabat ihsan. Mudah-mudahan kita ni bila kita mengaji, Tuhan bagi kita ihsan. Macam mana pun kita kena ada azab dapat ihsan sebelum kita mati. Sebab kalau kita capai yang martabat ihsan ni, itu mencapai martabat wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah ni bukan kita. Kekasih Allah ni dia bukan ada satu makam khusus ni Tok Guru. Tok Guru orang kenal, bila sebut Tok Guru ni maksud dia alim, boleh baca kitab. Wali Allah tak mesti Tok Guru. Kalau hati dia bersih, dia wali Allah walaupun dia seorang petani. Kalau dia hati bersih, dia semayang dengan tertib dengan Tuhan, dia adalah wali Allah walaupun dia seorang pemain kereta. Dia bukan duduk di pangkat zuhid, dia duduk di hati yang bersih. Dia semayang seorang dia bukan untuk tapi dia jenis dia kalau malam-malam dia jaga malam, dia semayang sunat 2 rakaat, dia menangis dengan Tuhan, dia jaga 2 rakaat aja sampai dia mati. Maka dia wali Allah. Ketika dia mati, orang tahu kata dia wali Allah kerana kelebihan kemuliaan yang terlebih kat dia ketika dia meninggal dunia. Nampak wajahnya bercahaya, dahinya berpeluh, bau jenazah dia wangi, urusan dia dimudahkan. Kemudian pula selepas daripada dia meninggal dunia, ada ahli keluarga dia yang bermimpi melihat dia dalam keadaan cantik, elok, dalam taman yang elok. Ini wali-wali Allah. Orang yang ketika hidup dia ada adab dengan Allah Ta'ala, adab dengan Quran, adab dengan Rasulullah SAW. Itu kita kena kejar. Ayat ni Tuhan sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Kita baca Al-Waqi'ah. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Tuhan kata fa'amma, dan adapun in kana lil muqarrabin, jika dia tu yang mati tadi tu minal muqarrabin, di kalangan wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi apa? Farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im, gembiralah hidup dia di sana dan syurga yang penuh nikmatlah untuk dia. Ini ucapan Tuhan kepada orang yang mati dengan martabat ihsan. Kalau orang tu mati dalam martabat Islam dengan iman saja, dia banyak bicara dalam kubur, tak kena bicara banyak benda. Tapi kalau dia mati atas martabat ihsan, dia lepas daripada azab kubur terus. Tak ada soal kubur bagi dia. Dia masuk kubur tu memang untuk rehat semata-mata. Itu mudah-mudahan Tuhan bagi kepada kita, insya-Allah. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Tapi ihsan ni bukan syarat sah agama Islam. Kalau orang tu tak ada ihsan, agama dia sudah sah tapi tak sempurna. Ihsan ni bagi sempurna, syarat nak sempurna. Dia macam ni. Kalau semayang, nak bagi sah semayang tu kena jaga syarat sah, jaga rukun. Sunat tak payah. Kalau kata kita jaga syarat, jaga rukun, semayang kita sudah sah. Tapi sempurna tak? Ada kunut, apa dia ni, bacaan ketika rukuk, bacaan sujud, itu macam martabat ihsan. Bila kita buat, dia sempurna semayang kita. Nampak begitu? Maka dia kata apa? Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Iaitu orang yang tidak bersikap ihsan. Orang yang tak ada tu, yang tak ada panggil itu.
maka tidak sempurnalah agama Islam dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Sampai ulama kata, setengah ulama menyebutkan ihsan ini syarat bagi mimpi Rasulullah. Makna kata orang yang tidak ada adab, dia tak boleh jumpa Rasulullah. Ini pemberian Tuhan kepada orang yang punya ihsan. Tapi ada juga orang yang Islam pun tidak, ihsan pun tidak, iman pun tidak, orang kafir. Tapi mimpi Rasulullah ada juga rezeki. Selepas mimpi Rasulullah bangun terus masuk Islam. Itu rezeki masing-masing. Cuma secara umumnya, kebiasaannya nak mencapai melihat Rasulullah SAW itu, dia kena mencapai martabat ihsan. Ada akhlak, ada peribadi. Gitu no. Jadi kalau kita bahas secara umumnya, nampak kata agama ni dia ada tiga dimensi. Dia ada, kalau kita buat macam tiga segi lah. Dia ada Islam, dia ada iman, dan dia ada satu lagi nama dia ihsan. Tiga. Ustaz tu piramid ke bukan? Dia saja lukis. So dia tanya mana gitu. Betul? Sabda Nabi dia ada juga orang hak jenis potong steam orang macam tu. Tu dia cerita pasal peristiwa Nabi Musa belah laut. Dia buka ayat Quran ni. Betul ada. Dia buka ayat Quran ni, cerita daripada Quran. Ya Musa, idrib bi'asakal bahr fantalaqa. Hai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fantalaqa, maka pecahlah laut itu, terbelahlah. Kataulil azim, jadilah dia seperti gunung-gunung yang tinggi. Kalau terbelah, bukan laut kita main ke tepi-tepi biasa terkorok tu, sampai ke tengah laut nak belah, nak redah pergi belah sana. Laut merah kan dalam, laut merah. Bila belah laut dalam, bila pengikut Nabi Musa lalu, hak laut terbelah ni tinggi mana? Macam gunung. Tu kataulil azim, macam gunung. Nampak laut ni atas ni, sampai belah ni atas ni. Dia lalu je lah tu. Bila dia kata guru tengah cerita semangat ni, tuan-tuan yakinlah dengan mukjizat yang diberi Allah kepada Musa AS. Sedap. Tu hak ikut Nabi Musa tu tak luka kaki ke? Tak bagi darah ke? Wah, tanya pula yang kapu belah mana dia? Ada lah, yang saya ada. Hak jenis ni tu pun nak faham. Tak payah nak tanya benda lagi tu. Ada benda besar kita nak fikir. Dia fikir situ kan. Allah SWT Muhammad. Sudah situ. Kemudian Tok Guru kita dia nak buat dalil. Mana dalil kata agama ni ada Islam, ada iman? Tadi tiga segi ni apa? Inilah agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mana dalil kata agama ada tiga segi lagu tu? Tengok dia kata apa. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata ia. Sayyidina Umar dia beriman, ayah dia tak. Sayyidina Abu Bakar dia beriman, ayah dia pun beriman juga. Sayyidina Ali dia beriman, ayah dia tak beriman, khilaf. Sayyidina Uthman dia beriman, ayah dia tidak. Jadi Sayyidina Umar dia beriman, ayah dia tidak. Sayyidina Umar digelar apa? Al-Faruq. Al-Faruq itu gelarannya kalau orang tanya kita. Apa Al-Faruq? Kalau Abu Bakar As-Siddiq, masyhur kita. Al-Faruq maksudnya orang yang boleh bezakan hak dengan batil. Bahasa mudah, golongan yang hati dia tajam, firasat dia tajam. Dia tahu apa nak jadi, dia tahu benda ni tak elok, benda ni elok. Sampai dia, kalau kita buka al-asbabun nuzul, banyak wahyu turun lepas Sayyidina Umar tegur. Wahyu turun bertepatan dengan perkataan Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar dia ada sign, dia boleh tahu benda tu kena atau tak kena. Kenal Sayyidina Umar. Khalifah nombor berapa ni Sayyidina Umar? Nombor? Nombor 2. Mula-mula lepas Rasulullah Abu Bakar. Lepas tu Umar. Susun balik ya. Lepas tu Uthman. Lepas tu Ali. Lepas tu ingat tak buat lah tu. 4 tu wajib ingat tu. Cari dia tu Hasan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dia kata, tengok hadis ni hadis yang sangat penting. Kalau tuan-tuan buka Lamatan Arba'in, ini hadis kedua. Pertama innamal a'malu binniyat, ini hadis kedua. Tengok dia kata apa? Bainama nahnu julusun. Saya tak baca dah dia punya terjemah bawah, saya akan cerita terus sebab lambat lagi. Bainama nahnu julusun
inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yaumi. Sayyidina Umar kata, bainama, waktu tu sama-sama kami, kami ni julusun, sedang duduk. Di mana? Inda Rasulillah, di tepi, yakni dekat dengan Rasulullah. Kami duduk dengan Rasulullah. Bila tu? Zata yaumin, pada satu hari yang aku betul-betul ingat hari tu. Sebab zata yaumin, satu hari yang betul-betul aku tak boleh lupa benda tu. Tu maksud Sayyidina Umar. Aku ingat peristiwa tu, tak lupa bila yang jadi tu. Ketika kami duduk tu, iz tala'a alaina rajulun, ketika tu tiba-tiba terbit kepada kami satu orang laki-laki. Rajulun, laki-laki. Maka Allah sallallahu Muhammad, kalau kita mengaji bahasa Arab, dia tak sebut idja'a, ketika datang kepada kami. Sebab kalau datang, makna nampak mai daripada mana. Dia guna istilah tala'a, terbit. Orang kita kalau sebut terbit, tak tahu mana. Terbit kat mana? Dia tahu. Tak tahu mai. Idza tala'a alaina rajul, satu orang laki-laki. Macam mana penampilan laki-laki tengok? Hari kita tak kenal pasti. Kok nanti nampak, mana nak tahu. Di Mekah nampak. Syadidul bayadis thiyab, sangat putih jubah dia. Putih bersih jubah dia. Tak macam jubah kita. Jubah dia putih bercahaya. Nampak bercahaya jubah dia tu. Seri kita kata. Lagi syadidus sawadis sya'ab, hitam pekat rambut dia. Rambut dia tu hitam pekat, tak macam orang biasa. Eloklah kita kata penampilan dia. Kalau kita buka dalam hadis yang lain, Nabi ada sebut. Nabi kata Jibril kalau turun ke bumi, dia akan merupa laki-laki, dia akan tiru satu orang sahabat nama dia Dihya Al-Kalbi. Satu orang sahabat tu segak rupa dia. Nabi kata Jibril kalau rupa sebiji muka Dihya ni, segak. Rambut Dihya panjang. Bukan macam ni. Rambut panjang, hitam pekat, segak orang ni dengan jambang apa semua terletak elok, dan pakai jubah warna putih. Laki tu mai kepada kami. Kami duduk dengan Rasulullah. Lepas tak habis lagi. La yura alaihi atharus safar, kami tak nampak tanda-tanda dia ni orang musafir. Tak habis. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami pula tak kenal siapa pun daripada kami, tak kenal. Dia kalau kita tak kenal, kok kawan ni kenal, ada berapa banyak sahabat keliru Rasulullah, takkan tak ada siapa kenal. Tapi siapa pun la ya'rifuhu minna, tak ada seorang pun daripada kalangan minna, daripada kami, ahadun, seorang pun yang kenal dia, tak kenal. Dalam Mekah ni orang kata, takkan tak kenal, tersampok sekali, dua paling kurang, tak ingat nama pun, pernah tengok muka. Dia kata kami tak cam. Tapi bila sebut kami tak cam, maknanya bukan orang Madinah. Tapi nak kata orang Madinah tak nampak tanda-tanda musafir. Bila bukan orang Madinah, orang nak Madinah. Bila orang nak Madinah, dulu kan ada kereta api, macam kita ada flight, kena naik unta berjalan jauh. Sebab nak Madinah jauh lah. Sebab Madinah saja besar mana dah. Bila luar Madinah, jalan jauh, patutnya ada tanda-tanda musafir. Di tengah padang pasir pula, mesti dia bau jubah dia, mesti kusuk masai janggut dia, rambut dia. Tapi tak. Pelik. Bukan orang Madinah, tak kenal, tapi juga tak nampak tanda-tanda musafir. Habis. Kemudian dia nak tambah lagi. Sayyidina Umar, tentu kena imagine Sayyidina Umar nak kata kita ni. Dia punya ketakjuban, dia kata apa lagi? Hatta jalasan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampailah dia duduk dengan Nabi. Dia main duduk dengan Nabi. Ni sekarang saya kata kalau majlis ni, pengajian ni macam ni, saya ni orang biasa, bayangkan Rasulullah yang mengajar. So duduk di bawah. Rasulullah, sunnah dia kalau duduk, dia akan hampar safrah kain dia, kain ridak dia, ataupun kalau makan pun Nabi akan hampar ridak dia, Nabi akan duduk atas tu. Nabi tak akan duduk terus pelin atas lantai lalu tu, Nabi akan lapik. Itu sunnah. Kalau kita duduk di mana-mana, hampar sikit tu dapat pahala sunnah. Maka Nabi duduk ayat tu. Sahabat keliling. Bila keliling, mai satu orang laki-laki, rambut hitam pekat, jubah putih melepak, kami tak kenal tapi tak nampak tanda musafir. Dia datang, bayangkan sahabat banyak ni. Sahabat di Madinah saja ada lebih kurang 10,000 sahabat. Banyak. Yang ikut Nabi mungkin tak semua, tapi waktu duduk tu ramai lah. Dia datang, dia langkah, main duduk depan sekali bertemu Rasulullah. Jadi sahabat pelik. Sebab sahabat-sahabat ni Nabi tak pernah sebut, tapi sahabat-sahabat sudah tahu makam masing-masing, siapa yang boleh duduk depan, siapa yang duduk di belakang. Jadi yang depan sekali dia patahlah muka apa? 4 orang ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian baru ada Muaz bin Jabal, Abdullah ibnu Umar,
Ja'far bin Abi Talib, baru sahabat-sahabat yang kemudian. Mana kata kalau yang baru masuk Islam, yang kurang dekat dengan Nabi di belakang, tak berani. Bukan pasal Nabi yang tahu, memang dia tahu dia tak layak duduk di tempat tu. Maka ke depan, tiba-tiba dia ni tak kenal je langkah-langkah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, semua dah langkah ke depan terus. Ni depan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tak habis itu lagi, dia duduk depan ni langkah orang lain dah. Apa lagi yang menyebabkan sahabat Sayyidina Umar ni pelik? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia bertemu kepala lutut dia dengan kepala lutut Rasulullah. Nabi duduk mana? Nabi kalau duduk, Nabi bukan bersilau macam kita. Nabi bukan bersilau, Nabi duduk macam ni. Saya kalau hadis saya dah tunjuk Nabi. Nabi duduk macam ni. Nabi kalau mengajar, Nabi duduk macam ni. Lepas tu kalau dia mengaji di pesantren kita belah pondok, kita tak boleh. Kalau Indonesia memang mengaji duduk ni. Sejam-sejam, 2 jam, 2 jam. Bingung kau. Tok guru tanya, kena COVID ke? Ni Allah SWT duduk gini, diam. Dia langkah, dia mai depan Nabi, dan kepala lutut dia dipertemukan Allah dekat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pun tak boleh duduk dekat dengan tu dengan Rasulullah. Tak berani. Ini Rasulullah, dia punya makam luar biasa. Hatta saya kata buka dalam kitab, menceritakan tentang macam mana kisah-kisah para wali-wali Allah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia bercerita apa? Kalau kami berjumpa dengan Habibuna Muhammad, bertemu dengan Rasulullah, kami nak panggung kepala pun kami tak rasa. Kami rasa tak berani, tak layak tengok Rasulullah. Makna kata kalau kita mimpi Rasulullah, walaupun dalam kalbu kita semua nak tengok Habibuna Muhammad, rindu ya Rasulullah. Tapi bila berlaku realiti mimpi, kepala tak boleh dipanggung. Kita paling kuat, kita hanya boleh tengok lutut begitu saja. Takat tu saja. Tak berani. Bukan level kita. Hatta kalau Nabi suruh tangan kepada lelaki-lelaki, kalau yang mimpi tu lelaki-lelaki, Nabi suruh tangan untuk salam, tangan Nabi dia tak sambut. Kita begitu dah itu. Bukan kita tak masalah, kita rasa dengan sendirinya tak layak menyentuh tangan yang semulia itu. Hak ni yang mimpi je yang akan faham macam mana keadaan peristiwa bertemu dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertemu lutut dengan lutut Rasulullah, tak habis lagi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi. Dia letak tangan dia atas lidah Rasulullah. Tahu itu lagi luar biasa. Siapa ni? Abu Bakar kata, aku tak berani. Umar kata berani. Dia letak tangan di atas Nabi. Makna kata muka dengan muka Nabi sangat dekat. Begitu. Boleh nampak ni? Tunjuk lagu tu, Umar nak cari mana Ustaz kata balik. Apa kalau duduk komen macam-macam, kita tahu. Lalu anak. Kemudian Allah SWT fa asna rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffayhi ala fakhidai wa qala. Lepas dia tok tangan di atas riba Rasulullah, dia bertemu ke lutut dengan lutut Rasulullah. Kita tengok dia kata apa. Fa qala, Sayyidina Umar kata, aku dengar dia kata, ya Muhammad. Oh, yang ni paling. Ya Muhammad, ya Muhammad. Siapa yang berani panggil Rasulullah dengan nama Rasulullah? Tak ada tahu. Hatta Abu Bakar tupak mertua Nabi, sebab Nabi kahwin dengan Aisyah, panggil ya Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu Nabi, panggil Nabi ya Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Husain cucu Nabi, panggil Nabi ya Rasulullah. Sayyidina Fatimah puteri Nabi, panggil Nabi ya Rasulullah. Tak pernah siapa panggil ya Muhammad kecuali orang kafir saja. Tapi dia ni main panggil Rasulullah ya Muhammad. Ini lagi Sayyidina Umar pelik. Macam mana dia berani panggil Rasulullah ya Muhammad? Tengok. Kemudian ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tadi tempat dia. Hai Muhammad, bagi tahu kepadaku Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam tu Nabi jawab bila ditanya, Nabi jawab Islam tu mengucap 2 kalimah syahadah, semayang sehari semalam 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, keluarkan zakat, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Bila Nabi jawab lagu tu, kita tengok dia jawab apa balik? Dia kata, qala, kata laki-laki tu Umar kata, aku dengar, saddaqta, betul ya Muhammad. Pelik Sayyidina Umar, pasal apa? Fa'ajibna lahu, kami pelik dengan dia, pasal apa? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia tanya, dia pergi betulkan. Kita kalau tanya, mak tak tahu. Ni dia tanya, lepas Nabi jawab dia kata, betul. Ini maksud dia apa?
Kata ulama, ini maksud dia datang bukan tanya sungguh, bukan tanya sebab dia tak tahu, dia tanya sebab nak ajak. Bukan ajak kepada Nabi, ajak kepada sahabat yang ada di keliling, supaya dengar apa tu Islam. Macam kita lah. Betul ulama kata tanya ni ada 3 jenis. Tanya ada berapa jenis? 3. Pertama, kalau nak tambah jenis lain boleh lah lepas tu. 3 jenis asal. Pertama, tanya kerana nak belajar, tak tahu. Tok Guru begini hukum dia apa, Tok Guru begini hukum dia apa, yang ni buat macam ni jadi boleh tak, sah tak? Tanya sebab tak tahu, nak belajar. Yang kedua, tanya sebab nak mengajar. Macam ni, tanya sebab nak mengajar. Bukan Jibril tak tahu, dia nak ajak kepada sahabat. Dan Tok Guru tanya lah, tuan-tuan ingat tak tadi Khalifah pertama apa? Cerita tadi kan. Sagi ada pula bunyi belakang. Loh Ustaz tak tahu Khalifah pertama. Saya tanya nak mengajar. Bukan tak tunggu. Kan Allah sallallahu Muhammad. Tak ada mengaji kan Ustaz. Khalifah pertama boleh tak ingat? Tak. Yang ketiga, tanya sebab nak test. Hak ni tercela. Dia tanya nak uji. Jangan ada panggil dia. Bukan dengan Tok Guru, dengan sama-sama mengaji pun jangan buat panggil dia. Sebab orang yang tanya sebab nak test ni ada sifat takabur. Dia ada sifat sombong. Dia nak tengok kawan tu betul mana, dia betul mana. Siapa tahu lagi? Jangan. Sama-sama kita pun jangan telah dengan Tok Guru. Aku nak tengok Tok Guru ni dia mengaji tarikat betul mana. Aku mengaji tarikat 40 tahun. Dia ni kenapa muda ni boleh makan kan? Dia bertanya, perak. Dia kat tangan. Angkat tangan tu bunyi perak dah. Nampak orang kata nak tekan tu. Dia pun Allah sallallahu Muhammad. Saya nak tanya Ustaz. Kita ni sebelum daripada kita ada, tak ada ni berkuasa tak? Dia tanya. Saya tak berkuasa. Berkuasa mana kita tak ada? Dia berkuasa apa? Mak Allah kata dia perlu kita tak berkuasa. Cuba jawab. Yang mana yang jantan? Yang mana yang betina katanya begitu kan? Ada apa iman? Baba dia tengok baba soleh dulu. Baba. Nanti dengan soalan. Apa dia? Dulu cili ni asal hijau. Lepas tu dia merah. Hijau tu pergi mana? Hijau tu mana jawab dia? Dia tanya soalan kat tu salah ni. Kata kata mana kau tunjuk hijau kat mana? Ada tanya begitu. Allah. Ni nama Rasulullah ada begitu. Tapi di sini peristiwa ni, cerita ni, Jibril bukan nak test Rasulullah, dia nak ajak kepada sahabat. Jadi buat bicara. Macam kita lah, kita nak beritahu hukum kat kawan ni. Kawan ni buat benda tak betul. Kita nak tegur, tak berani. Kita pun buat tengok Ustaz, supaya bila Ustaz jawab, dia dengar. Bila Ustaz jawab, perang. Ustaz, kawan tak kata kita ni nak tanya untuk bantu dia. Bukan hantar nak bantu dia, nak betul dia tak tahu hukum. Pak Ustaz jawab perang. Dia bunyi. Ambil. Loh, bunyi tak orang kata kau tu. Apa yang bunyi? Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Allah sallallahu Muhammad. Ini zaman berlaku apa? Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kan? Satu orang sahabat Nabi, dia ambil sembahyang tak kena. Di kaki ni dia ambil sembahyang tak kena di belakang lutut. Belakang. Dia sembahyang apa begitu? Ni, pelari ni sini, depan ni kena, belakang ni tak betul, tak melebasi. Dia bukan depan ni tapi belakang lah. Sebab tu di sunat kita ambil sembahyang lebih kan tak apa. Sebab kali cahaya pada hari kiamat. Jadi tak sempurna. Senang saya tengok. Dia boleh fikir macam mana nak tegur. Saya kita kecil hati sebab anak muda nak tegur orang tu bukan senang. Dia lagi. Ambil sembahyang dia. Hasan ambil sembahyang. Husain aku tegur. Bagi tu nak ambil sembahyang, dia tegur. Hasan ambil sembahyang. Dia tegur. Hasan tu tak kena tu di belakang kali. Dia ambil sembahyang. Nabi kata kena lebih daripada tu lagi. Kena atas sikit. Orang dia betul. Dia tak rasa kan? Dia tak berat? Rasa je kita bagi Cina kan? Dia senyap kan? Begitu. Jadi fa'ajibna lahu, kami pelik. Pasal apa? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia tanya, kemudian dia akan pula. Qala, kemudian ada sambung di sini, Tok Guru kita tinggalkan tempat dia. Fa'akhbirni 'anil iman, bagi tahu kepada aku pula tentang iman. Nabi kata antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman qada baik atau buruk daripada Allah.
Habis iman. Kemudian baru dia tanya, qala saddaqta, dia kata betul ya Muhammad. Qala lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, bagi tahu pula kepada aku tentang ihsan. Ihsan tu apa? Kalau kita ni ihsan, kita macam dekat gas. Apa ni? Qala anta abud. Tak apa bila lah. Qala anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Sini hadis ni saja atas belakang ni. Ihsan tu apa? Anta abudallah. Satu saja terbit beratus-ratus kitab pasal ilmu tasawuf. Panggillah tempat ni. Ambilan ni. Apa tu ihsan? Anta abudallah, kamu menyembah Allah ka'annaka tarah, seperti mana engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalaupun kau tak melihat Allah, yakinlah fa innahu yara, dia tengok engkau, dia perhati engkau, dia dengar, dia tahu apa kau buat. Itu tasawuf. Tasawuf ni apa? Merasa selalu diperhatikan oleh Tuhan. Itu jadi terlebih akhlak mulia. Sebab rasa diperhati. Macam kita yang depan Tok Guru. Tok Guru ada. Kita kata Tok Guru besar. Mailah Tok Guru siapa-siapa almarhum Tok Guru saya dulu ada. Semayang lagu mana? Ya kari semayang. Padahal belum takbir je begitu saja. Bila Bapa Soleh ada, Allah. Pasal apa tu? Pasal dia rasa diperhatikan. Tapi itu dengan makhluk. Misal yang sama, para wali semayang lagu tu kerana rasa diperhatikan oleh Allah. Sedia rasa. Jadi kalau dia semayang betul-betul, baca Quran betul-betul, kalau doa dia pun doa dengan penuh yakin. Dia yakin semua, ya Sami' ya Basir, hai yang mendengar, hai yang mau melihat. Aku ada permintaan begini, ya Allah, kabullah doa aku ada hajat, tolonglah, jangan tolak doa aku. Dia yakin semua ada interaksi antara dia dengan Tuhan. Itu nama dia ihsan. Orang tak ada ihsan, dia doa sekadar melepaskan batu di tangga, adat saja. Itu tak ada ihsan. Jadi Allah SWT, kalau kita baca hadis ni tak habis. Ada sambungan lagi hadis ni sendiri. Panjang lagi dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi. Selepas daripada ihsan, tak habis itu saja. Laki tanya lagi Rasulullah. Dia kata apa? Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Hai Muhammad, bagi tahu kepada aku bila kiamat. Soalan yang besar. Soalan yang sangat besar. Bila kiamat, tak ada siapa sahabat pernah tanya. Tak berani, sebab Nabi dah habaq kiamat benda ghaib. Jangan tanya. La ya'lamuha illallah, tidak tahu kecuali Allah. Tapi dia tanya. Bila dia tanya, Nabi tak marah. Sebab Nabi kenal siapa tanya. Nabi kata, hal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Adakah yang ditanya lebih pandai daripada yang bertanya? Makna kata, aku memanglah hang tanya aku, tapi yang bertanya mungkin lebih tahu sebab hang dia bawa wahyu. Mungkin perkabaran hal ghaib hang tahu. Maka di sini ulama kata, ada kau di kalangan ulama yang berpendapat kata ada malaikat yang tahu bila kiamat, tapi tak dibenarkan ifsyah bagi tahu. Ada pendapat kata begitu. No? Tapi pendapat yang paling kuat kata tak. Tetap yang Allah saja, Allah Taala saja yang tahu bila kiamat. Baik. Bila dia tanya pasal kiamat, Nabi tak jawab, Nabi buat lagu tu, kemudian tengok dia tanya apa pula. Lepas tanya kiamat bila tak tahu, fa akhbirni an ammaratiha, bagi tahu aku apa tanda-tanda dia. Makna kata kiamat tak tahu, cuma boleh perhati tanda. Betul Nabi sebutlah hadis tu. Nabi kata apabila seorang perempuan melahirkan tuan. Apa maksud seorang perempuan melahirkan tuan? Iaitu anak jadi bos, semua mak kena buat. Yang kedua Nabi kata apabila bangunan-bangunan dibina secara mendadak mencakar langit. Nabi kata orang-orang miskin yang mengembala kambing tiba-tiba sekelip mata jadi kaya raya. Yang tak tahu munasabah mai ke mana dia dapat duit. Pelik semua Nabi kata. Nabi kata ketika sampai itu fantazir sa'ah, tunggulah kiamat. Kemudian dia kata saddaqta ya Muhammad. Betul. Selepas dia kata tu, dia bangun, dia hilang. Dia jalan-jalan, tapi tak tahu hilang mana. Sayyidina Umar kata 3 hari 3 malam aku duduk fikir siapa dia. Aku tak berhati. Tak berhati sebab cara dia pelik. Dia ni siapa dia? Aku. Ulama kata di sini makna dia apa? Sahabat-sahabat depa ambil berat semua pasal Rasulullah. Sampai siapa yang jumpa Nabi dia pun nak tahu. Yang Nabi tunjuklah yang di dalam rumah Nabi, hai Nabi dan keluarga tu bukan dia dah. Makna kata yang depan mata yang Nabi tunjuk depa ambil tahu semua. Sebab tu kita bukalah hadis, sahabat sambil bilang uban Rasulullah. Ambil berat pasal Nabi sampai uban Nabi dia boleh habaq. Definitely berapa bilangan uban Nabi. Di rambut dan di janggut. Dia bilang dia berkata uban Rasulullah tidak lebih pada 20.
Mungkin 18, 19, 20, dekat tu saja. Hilang. Ambil berat sungguh pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kalau sayang dia ambil sikit sakit pun dia merasa lagu nak mati dah tu. Pasal pun ni sihat kalau ni berdoa tak begini ni. Tak seluri papan kena doa tu. Dia takut sebab dia sayang. Tapi kalau biar dia tak ambil tahu, itu bukan tanda cinta. Maka orang kalau cinta dia ambil berat. Maka Allah sallallahu alaihi Muhammad selepas 3 hari 3 malam fikir tak lepas pi, jumpa Rasulullah tak berhenti. Ya Rasulullah, 3 hari 3 malam saya fikir tak habis-habis. Siapa yang ambil hari itu? Siapa yang ambil hari itu? Nabi senyum. Nabi kata, Allah SWT. Nabi kata, tilka Jibril, itu Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang nak ajar agama kepada kamu. Bila Saudara Umar dengar kata, aku beragak dah. Ada Saudara Umar dia tajam. Dia punya mata hati tak? Cuma dia nak make sure kalau daripada dia mungkin betul salah, tapi kalau Rasul cakap tak salah dah. Siapa dia tu? Itulah. Jibril. Dia dah aku dah kata dah Jibril. Jadi dulu sahabat-sahabat ada pengalaman berjumpa dengan malaikat. Cuma bukan dalam bentuk asal. Banyak peristiwa berlaku, bukan satu. Banyak kali sahabat-sahabat berjumpa dengan malaikat. Dalam perang Badar pun berlaku. Dia pernah nampak ramai pakai serba putih, naik kuda berwarna putih. Kuda putih. Kalau dalam ni orang nak buat unicorn tak? Kan? Tapi tak ada tanduk. Kalau kuda daripada langit turun. Waktu peristiwa perang Badar kan 313 lawan dengan 1000. Jadi tak cukup bilangan tu kalau ikut kalah. Lepas tu kaum muslimin pula kurang alat. Bawa cangkul, sabit, dah ni suruh-suruh. Bawa cangkul, bawa sabit, pedang dah ada kerat tak cukup. Ya orang kafir ada 70 ekor unta, ada 700 kuda, tentera 1000. Lengkap dengan pakaian besi, lengkap dengan pedang, tombak semua. Memang kalau tengok sekali tak nak. Habis perang-perang waktu perang tu lah nampak yang Tuhan kata wa istastarithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika mana engkau hai Muhammad merintih merayu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan bantu engkau. Dihantar malaikat-malaikat dari langit yang bersusun turun. Putih nampak, pakai naik kuda. Semua pakai putih berserban. Turun bawa pedang. Waktu turun tu, orang kafir ni 1000 kan, tapi nampak lebih banyak daripada 1000. Rupanya iblis main turun tolong sekali orang kafir. Ketika dia pun nampak putih turun tu, hilang hitam-hitam tadi, selerak habis. Lepas tu dia pun nampak Jibril tu dengan malaikat-malaikat lain lari boleh. Jadi tinggal 1000 boleh cukup. Bila turun 3000 malaikat turun. Bantu baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Badar sampai menang. Itu pertolongan Tuhan tu. Itulah banyak kali sahabat-sahabat tengok malaikat. Dan sampai law pun ada yang tengok malaikat bila pergi ke Mekah. Tak ada rezeki dapat tengok malaikat. Tapi dalam bentuk manusia lah, bukan bentuk betul dia, bentuk betul dia mati kita. Ada kan kadang-kadang orang cerita pergi ke Mekah, duduk tengah tawaf, duduk tengah berzikir di Masjid Nabawi, tiba-tiba main satu orang lelaki pakai serba putih, segak apa kan. Suat tangan minta sedekah. Kita kata tengok, segak apa minta sedekah. Apa patutnya orang susah kenapa lagi kita bersedekah? Ni nampak kemah, mewah, hebat apa bagai minta sedekah. Dia suruh. Kita pun terletik hati. Tak boleh bagi, ini penipu. Hilang tu. Rupanya datang untuk uji. Kalau sedekah waktu tu, barangkali rezeki mencurah-curah. Tadi Madinah yang Makkah baik jadi betul kan peristiwa. Kita diuji. Ada yang saya ingat lagi, ada peristiwa tu makcik tu dia cerita. Dia tengah berdoa di Multazam depan rumah. Berdoa. Macam perempuan. Segak orang ni cantik semua. Perempuan ni. Dia datang dengan wangi, dengan apa mereka sebelah makcik ni. Makcik ni ada masalah, tak ingat apa masalah dia doa kepada Tuhan. Dia kata makcik tak masalah. Aku tolong doa apa. Sampai saya tolong doa untuk makcik juga. Dia kata dia doa sampai menangis semua. Hilang. Sebelum dia hilang tu dia ada bagi satu kertas. Dia kata makcik simpan kertas ni. Kalau tak ada sok apa tengoklah. Dia kata doa dengan berkat ni insya-Allah. Ni nama saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dosa lepas doa hilang. Perempuan tu hilang dengan serta-merta hilang. Memang terkejut. Maka makcik ni pun dia keris, dia buka kertas tadi. Bila buka kertas tadi, ditulis dia kertas tu bukan dengan tulisan dakwah kita, dengan tulisan yang pelik, bukan tinta kita. Sidratul Muntaha.
Itu kan nama lapisan langit yang terakhir. Sebab makhluk-makhluk Allah sebenarnya semuanya bertawaf di Ka'batullah, cuma dalam bentuk-bentuk masing-masing pada waktu-waktu yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Itu mata Makkah ni berkat tempat ni. Macam-macam jadi ya, semua rezeki masing-masing lah. Situ baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hadis berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Dan kita habis bahasan ni, dia kata apa? Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut, yakni Islam, iman, ihsan. Bukanlah dengan semata-mata mengaku dengan lidah. Mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Bukan sekadar mengaku tapi tak belajar dan tak menunaikan 3 benda tadi. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama, bahkan mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Macam mana jadi itu? Dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa dan sebagainya. Minta lindunglah ya Allah. Jadikan kita ini semua yang hadir orang yang belajar agama, lepas tu beramal. Bahkan kita minta keturunan kita semua lagu tu. Yang muslimatnya tutup aurat pakai tudung, sampai ke cucu-cucu semua pakai tudung tutup aurat. Mengaji semua, jadi bangsa semua keturunan dia mengaji, orang mengaji semua. Kalau laki-lakinya menutup aurat, jenis semayang, jenis jaga hal haram apa semua jaga, tak melanggar perintah Tuhan. Kita minta keturunan kita jadi begitu. Tuan-tuan, kalau nak keturunan jadi soleh, antara amalan yang jangan tinggal, saya betul, saya jamin kalau jaga ni. Kalau asal keturunan kita elok, nanti Tuhan akan elokkan. Bahkan kata ulama, siapa yang jaga amalan ni, keturunan dia nanti akan jadi ada orang alim, ulama, ada orang soleh. Ini Habib Munzir pernah sebut. Apa dia? Jangan tinggal buat kenduri maulid Nabi. Jangan tinggal kenduri maulid Nabi dengan kadar kemampuan masing-masing. Sikit pun tak apa. Walau sama-sama ahli keluarga terdekat, buat makan-makan sikit. Allah jamu laksa, lepas laksa jenis bingung tu lah kan. Tak apalah. Niat kata ya Allah, saya buat kenduri maulid ni sebab saya menghormati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat saya jamu umat Rasulullah ni pada hari maulid, bergembira dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau beri kepada saya keturunan saya orang-orang alim, orang soleh, wali-wali Allah. Percaya cakap saya, kalau tuan-tuan jaga yang tu, nanti akan ada daripada keturunan kita jadi orang alim, orang soleh, wali Allah, insya-Allah. Berkat kita jamu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu insya-Allah. Dan maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Hablul Matin fi Ma'rifatid. Kalau engkau nak tahu lebih dalam bab hukum fiqh apa semua ni, bab sembahyang puasa, kena rujuk lebih dalam dalam kitab saya yang lain lah. Kita tebal lagi nama dia Hablul Matin nanti. Kalau kita ada rezeki, kita mengaji insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Situ kita berhenti, nanti kita akan masuk pula pada huraian yang kedua pada metode hukum syar'i insya-Allah. Baik, semua yang hadir, saya memperingatkan diri saya dan semua sebelum kita berhenti majlis kita pada pengajian malam ini. Kita lebih kurang sebulan lagi akan menyambut maulid Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya begitu dulu majlis maulid pada malam maulid. Maulid kita hari apa? Khamis. Kalau maulid hari Khamis, saya selalunya memang saya akan sambut maulid pada Rabu malam Khamis. Saya sambut maulid malam tu. Rasulullah malam saya sambut dah. Saya akan buat di surau. Jadi kalau kata di sini nak buat juga boleh malam-malam lepas tu. Boleh lah, malam kedua atau malam ketiga saya akan buat juga. Cumanya saya tengok macam nanti kita atau pada nanti saya bicara dengan bos kita. Bos tu kata Allah sallallahu alaihi Muhammad. Saya kata sujud. Kan? Betul Allah sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya saya ajak diri saya dan semua mulai malam ni, mulai hari ni, jangan tinggal salawat kat Nabi paling kurang 100 kali.